Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi marratan thaniyah li hadhihi al-maddah maddatu tafkir naqid fi ta'allumi al-lughati al-arabiyyah wa fi hadha al-yawm al-mubarak nahnu sanata'allam hal al-mashakil aw hal al-mushkilah wa huwa min maharat at-tafkir al-ulya. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi yang ketiga itulah. Okey, yang tinggi. Okey, yang paling atas. Okey, dia ada ittikhadul qarar, tafkir naqid wa halil mushkilah. Tafkir halil mushkilah itu berfikir untuk menyelesaikan masalah. Okey, idzan al-yaum sanadrus mabadi halil mushkilah. Kita akan belajar prinsip-prinsip atau teknik-teknik yang bersesuaian, yang tepat untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kita berpindah ke slide seterusnya. Okey, point. Li nahulla ayya mushkilatin. Okey, untuk kita menyelesaikan masalah. Okey, tujad arba'a marahil. Okey, tujad arba'a marahil litahqiqi halil mushkilah. Untuk kita melaksanakan, untuk kita melakukan sesuatu penyelesaian masalah. Awalan, naqumu bitahdidil mushkilah. Kita akan mengenal pasti dulu apakah masalah itu. Thaniyan, ba'da tahdidil mushkilah, nuqimu tahlilal mushkilah. Kita analisis pula masalah tu. Yang pertama, kita dah kenal pasti masalah tu. Kedua, kita analisis masalah tu. Salisan, yang ketiga, ibtikarul hulul. Kita mencipta penyelesaian atau kita mereka mencipta atau kita mencadangkan, mewujudkan penyelesaian kepada masalah itulah. Okey, wal akhir ar-rabi' tanfiz. Tanfiz ni pelaksanaan. Okey. Kita melaksanakan atau kita execute. Maksud execute tu kita buatlah apa cadangan penyelesaian atau apakah yang telah kita fikirkan untuk kita selesaikan masalah tu, kita lakukan pada peringkat keempat. Okey, jadi yang pertama kita kenal pasti masalah, kedua kita analisis masalah, ketiga kita mencipta atau mereka atau mencadangkan penyelesaian, dan yang keempat kita melaksanakan atau kita melakukan penyelesaian tersebut. Okey, walikulli hadhihi al-marahil al-arba'ah tujad ba'du anasir atau tujad ba'du mabadi tusa'idu li tahqiqi halil mushkilah. Okey, dia ada beberapa prinsip atau teknik untuk kita melaksanakan atau untuk kita melakukan penyelesaian masalah ni. Okey, nabda awalan bi tahdidil mushkilah. Tayyib, nabda bi marhalatil ula. Okey. Marhalatun ula hiya tahdidul mushkilah atau ta'yinul mushkilah. Kita menentukan, okey. Kita mengenal pasti masalah itu. Okey, baik. Idzan kaifa nuhaddidu mushkilah atau kaifa nu'ayyinu mushkilah. Bagaimana kita nak mengenal pasti, bagaimana kita nak menentukan masalah tu. Okey, awalan, okey, nahnu na'rif as'ilatal mushkilah awalan. Kita mesti tahu apakah pokok masalah itu atau pokok persoalan masalah itu. Okey. Maknahu, okey, masalan amamana mushkilah. Depan kita ni ada masalah. Jadi kita kena tahu apakah bentuk soalan yang sesuai untuk kita merungkai permasalahan tu. Okay, contoh, berat naik. Okay, contoh berat naik. Okay, kita naik berat. Adakah soalan sesuai? Betul ke berat aku naik? Okay, sedangkan berat kita dah naik. So, maksudnya itu bukan persoalan dia. Okay, soalan yang sesuai adalah mungkin bagaimana berat naik. Itu soalan yang sesuai lah. Okay, as'ilatul mushkilah maksud dia.
kita perlu bertanya soalan yang sesuai, soalan yang tepat, soalan yang betul kepada permasalahan tersebut. Okey, itu pertamalah. Okey, sanian, ta'riful muskilah. Ta'rif masalah tu atau kita mengenal masalah tu. Okey, contoh tadi masalah naik berat badan kan. Okey, maksud kita kenal masalah tu adalah kita sedar yang berat kita naik. Okey, itu pertamalah. Maksudnya bila kita sedar berat kita naik, maksudnya kita kenal lah masalah kita tu. Kita mengenal pasti masalah kita. Okey, berat naik, okey, sedar dan kita tahu berat kita naik. Cuma kita sebelum tu kita telah melontarkan soalan sesuai itu bagaimana berat kita naik. Okey. Mungkin soalan yang berlain, soalan lain yang sesuai adalah bila berat naik. Okey, bila berat naik. Di situ kita mungkin boleh menganalisis lah. Berat naik sebelum PKP memang dah naik ke, selepas PKP baru naik ke dan seterusnya lah. Okay, bila kita mengenal pasti masalah, contoh tadi naik berat badan, maksud kita kenal pasti, kita kenal pasti naik berat badan kita tu adalah semasa PKP berlangsung. Okey, itu contohlah. Maksudnya kita kenal pasti masalah kita lah. Okey, salisan, siyaghatul muskilah. Siyaghah ni maksud dia bentuk masalah tu. Okey, yang dinamakan bentuk masalah ni, saya boleh pecahkan kepada dua, iaitu bentuk dalaman atau bentuk luaran. Okey, kenapa saya pecahkan kepada dua bentuk ni? Kalau bentuk luaran bermaksud masalah tu datang dari luar yang bukan kita kawal. Atau kalau masalah dalaman adalah masalah dari punca kita sendiri dan kita mudah untuk mengawal masalah tu. Okey, itu maksud dia lah siyaghatul muskilah, bentuk luar dan dalam. Okey, untuk bentuk luar dan dalam ni juga macam yang kita belajar sebelum ni, kita ada soalan as'ilah mughlaqah dengan as'ilah maftuhah, soalan terbuka dengan tertutup. Okey, macam tu juga dengan bentuk masalah ni. Okey, masalah yang saya masukkan dengan terbuka dan tertutup ni adalah kalau terbuka bermaksud masalah tu adalah masalah berbentuk luaran. Okey, sebab dia terbukalah, dia datang luar. Kalau tertutup maksudnya kita boleh usaha diri kita sendiri dengan menutup pintu masalah tu daripada diri kita sendirilah. Okay, wal akhir wa rabi'an ihtiwa'ul muskilah. Kandungan masalah tu. Okay, konten masalah tu. Okay, saya ambil contoh berat badan tadi. Apa maksud konten masalah tu? Konten dia contoh, kita kena pastilah. Kalau konten masalah tu adalah diri sendiri, kita kaji balik, tengok balik. Kita analisis balik apa yang telah berlaku pada diri kita. Maksud kandungan masalah tu berpunca dari diri sendirilah. Atau kalau kandungan luaran, maksudnya faktor luaran, kita mungkin boleh tengok faktor kandungan masalah tu mungkin duduk rumah, mak asyik masak contoh. Atau duduk seorang, malas masak, asyik beli fast food. Itu semua istiwa muskilah lah. Okay, jadi, wahazihil umurul arba'ah, 4 perkara ni, tusa'iduna li tahdidil muskilah, membantu kita lah untuk kita mengenal pasti masalah. Kita kena tahu soalan yang bersesuaian dengan masalah tu, kita kena kenal masalah tu, kita kena tahu bentuk soalan tu, bentuk masalah tu, dan kita kena tahu kandungan atau konten kepada masalah tersebut. Okay, summa nahnu fi marhalati tsaniyah, kita dekat peringkat kedua iaitu jam'ul bayanat. Ismahli fi tahlilil muskilah, dalam peringkat kedua itu menganalisis masalah. Okay, qabla qalil nahnu fi tahdid atau ta'yin, mengenal pasti atau menentukan masalah. Wasanian al-an nahnu fi tahlilil muskilah, kita dalam menganalisis pula masalah tersebut. Okey. Awalan jam'ul bayanat, kita kena kumpul lah data-data atau kumpul maklumat-maklumat yang berkaitan dengan masalah kita. Okey, kumpul maklumat. Contoh kumpul maklumat, tengok berat badan kita naik mendadak ke, berat badan kita naik secara perlahan-lahan ke. Okey, kumpul maklumat juga adakah berat badan kita naik dan menjejaskan saiz badan. Okey, itu semua maklumat kita boleh kumpul lah. Okey, sanian, ba'da jam'il bayanat, lepas kita kumpul maklumat data-data tu, nahnu naqumu bi tahlilil asbab.
Okay, kita analisis pula faktor, punca-punca dia, okay, atau faktor-faktor dia, tahlil asbab. Kita analisis faktor atau analisis sebab dia. Okay, contoh tadi berat badan naik, adakah sebab kita terlebih makan junk food, okay, atau kita makan banyak, sebelum ni kita makan banyak, tapi bersenam banyak so tak naik. Okay, adakah sebenarnya kita makan sama tapi kurang bersenam, itu pun mungkin jadi faktor naik. Ataupun kita makan kurang tapi kita kerap makan. Dulu mungkin masa study kita banyak makan, kita sekali makan tu banyak. Tapi kita makan 2 kali sehari lah contoh. Tapi masa PKP ni kita makan sikit-sikit je, tapi kita makan sampai 5-6 kali. Tu semua kita kena tahlil lah. Kita kena tahlil, kita kena analisis. Okay, adakah sebab faktor bersukan dulu waktu kat college atau sebelum PKP waktu kat U, petang-petang akan jogging sejam. Okay, masa PKP tak boleh jogging sejam, jogging 30 minit. Pun tak cukup. Contoh kita dah analisis, kita jogging pagi 30 minit, petang 30 minit, kesan dia tak sama macam berterusan sejam. Itu semua kita kena tahlil lah. Okay, lepas kita dah ambil data, kita dah analisis, kita boleh sampai kepada konklusi apakah sebab utama masalah tu. Okay, maksud dia sekarang ni untuk menyelesaikan masalah tu bukan sekadar, bukan dalam tempoh yang pendek lah atau tempoh yang kejap, yang ringkas. Kita perlukan kepada analisis yang mendalam, analisis yang menyeluruh. Okey, macam kes naik berat ni, adakah berpunca daripada makanan sahaja atau berpunca daripada kurang bersenam atau berpunca daripada masalah-masalah yang hanya kita boleh dapat setelah kita menganalisis segala data dan menganalisis segala punca dan faktor melalui data yang kita kumpul tadi tu. Okey, baik. Al-an lil marhalah thalithah ba'da tahlilil mushkilah. Al-an yumkinuna an natrah al-hulul. Okey, kita melontarkan atau kita mencadangkan penyelesaian. Ibtikarul hulul maksudnya kita mencipta atau kita merancang penyelesaian. Okey, awalan nahnu nabda bi tarhi wa tajmi'. Kita melontarkan segala penyelesaian yang mungkin bersesuaian dan kita tajmi', kita kumpulkan balik. Okey, dia macam kita brainstorm idea lah. Ni macam brainstorm idea. Brainstorm idea, kita kumpulkan, kita brainstorm dan kita brainstorm idea, kumpul dan kita bincangkan balik. Okey. Maksudnya contoh tadi berat badan. Okey, sekarang kita dah tahu berat badan kita naik. Kita lontarkan semualah cadangan dan kita kumpulkan. Contoh, kita dah start kena makan suplemen ke, bagus ke tak suplemen ni. Maksudnya kita kena ni lah, kita kena study lah. Tapi itu adalah lontaran atau kita punya cadangan untuk menyelesaikan masalah. Atau numarisu riyadhah aksar. Okay, kita exercise lebih lagi. Sebab berat badan dah naik sangat, jadi kita kena double up. Okay, kita kena double kita punya usaha lah. Atau kita kena kurangkan makan dan mulakan pemakanan secara sihat. Okay, ini semua perlukan, ini semua lontaran idea sajalah. Kita lontar, ini peringkat lontar idea tu lah. Kita lontarkan macam-macam lah. Okay, tengok orang buat senaman tabata ke. Okay, atau kita skipping setempat ke. Dan itu semua lontaran. Okay, tarah wa tajmi' itu kita melontar dan kita kumpulkan idea-idea kita lontarkan tu. Okay, summa sanian tankiyah. Tankiyah ni kita murnikan. Maksud saya murnikan tadi tu. Macam tadi dah saya kata suplemen. Bila kita contoh ambil suplemen, kita tangkih, kita murnikan suplemen bentuk apa yang kita kena ambil. Okay, apakah jenis suplemen yang selamat, ada KKM ke tak. Okay, itu tangkihlah, kita murnikan cadangan kita tadi tu. Okay, ataupun kita nak bersenam dengan ekstrim. Okay, kita murnikan sesuai tak dengan kita punya kondisi tubuh, kesihatan kita. Okay, sebab bukan semua badan atau bukan semua orang mampu untuk beriadah dengan impak tinggi. Okay, atau kita mulakan pemakanan sihat. Apakah bentuk pemakanan sihat? Kalau type jenis badan kita ni kena banyakkan karbohidrat ke, kena banyakkan protein ke, kena banyakkan serat ke dan sebagainya lah. Itu maksud dia tangkih, kita murnikan. Okay, setiap satu cadangan tu kita kena murnikan cadangan tu bersesuaian dengan masalah sebenar kita lah. Okay, jadi itu maksud dia pemurnian. Macam tadi, first tadi kita lontarkan je, kita just brainstorm, letak semua, humban semua, keluarkan semua idea. Summa filma li mustawa sani peringkat kedua,
naqumu bitankih. Okay, kita murnikan idea-idea tadi tu. Murnikan macam saya kata tadi lah. Setiap satu cadangan tu dia kena ada pemurnian, pendetailan je lah. Wal akhir tartib, kita susun. Kita dah ada tadi beberapa cadangan suplemen contoh, cadangan pemakanan sihat, cadangan sukan exercise berimpak tinggi. Jadi daripada 3 atau 4 cadangan tu mana kita nak start dulu? Mana yang kita nak mulakan dulu? So kita susun lah. Okey, mungkin start dengan dulu tengok hasil macam mana. Kalau tak sesuai kita pindah kepada cadangan kedua, cadangan ketiga dan cadangan keempat. Itu semua adalah bermaksud tertib susun. Jadi kita dah ada senarai cadangan, senarai penyelesaian. Kemudian kita dah memurnikan cadangan penyelesaian tu, kita dah orang kata dah study, kita dah detailkan. Kemudian kita susun mana yang kita nak buat daripada cadangan-cadangan tadi tu. Itu maksud dia tertib untuk mustawa salis ibtikarul hulul. Wal akhir lil marhalatir rabi'ah at-tanfiz, pelaksanaan. Okey. Kita membuat, kita melancarkan kita punya penyelesaian yang kita kumpul ketika peringkat sebentar tadi, peringkat ketiga lah. At-tanfiz, okay, lahu arba'ah mabadi. Okay, dah ada 4 prinsip. Awalan ittikhadul qarar. Okay. Qabla qalil qad rattabna, kita dah susun tertib tu. Okay, al-an ittikhadul qarar. Kita buat keputusan melalui susunan tu. Okay, sekarang aku nak buat cadangan penyelesaian yang pertama. Itu maksudnya ittikhadul qarar. Okay, kita dah memilih cara. Contoh tadi masalah berat badan, kita ambil cara pertama adalah cara suplemen. Contoh kita start dengan suplemen. Okay, idzan qad ikhtarna li muhawalati atau li tajribati al-adwiyah. Kita nak cuba suplemen dulu. Okey, sumasanian tanfizul qarar. Kita laksanakan kita punya pemilihan tu. Okey, kita punya judgement tu, kita laksanakan judgement tu sebab kita dah pilih suplemen. So katalah kita letakkan tempoh masa, kita try makan suplemen ni untuk 1 bulan. Maksudnya tempoh sebulan tu kita laksanakan lah. Kemudian kita tengok perubahan kita. Dengan suplemen sahaja berkesan ke tak? Okey. Iza lam yanjah al-qarar, kalau keputusan tu tak berjaya, maksudnya kita kena ke prinsip ketiga atau al-mabda' as-salif al-khutat al-badilah. Kena ada plan gantian, backup plan. Okay, kita kena ada plan A, plan B, plan C lah. Khutat badilah tu maksudnya kita kena ada satu plan untuk menggantikan plan yang tadi tu. Backup plan. Kita kena sentiasa ada backup plan untuk kita menyelesaikan apa-apa juga masalah. Okay, macam tadilah berat badan, suplemen tak jalan. Jadi kita tak nak, contoh kita ni seorang yang tak suka bersukan. Atau kita tak boleh bersukan, kita tak sihat. Badan kita tak sesuai untuk sukan. Jadi kita mulakan dengan suplemen. Suplemen tak berkesan tadi. Okay, khutat badilah kepada suplemen adalah kita mulakan dengan pemakanan sihat. Jadi kita mula contoh mengurangkan karbohidrat atau mengurangkan protein atau melebihkan serat atau lah. Kita maksudnya al-khutat badilah. Kita punya backup plan sekiranya qarar pertama kita tu tak berkesan. Jadi kita pindah kepada khutat badilah, plan sampingan kita atau plan gantian kita lah. Itu maksudnya al-khutat badilah. Okay, wal akhir muraqabatu tanfiz. Kita kena sentiasa supervise atau kita kena sentiasa perhatikan, kita kena sentiasa alert kita punya pelaksanaan tu. Adakah cara pelaksanaan kita betul sebenarnya, atau adakah cara pelaksanaan kita dah betul tetapi kesan pula tak bersesuaian dengan kondisi kita. Okey, itu maksudnya muraqabatu tanfiz lah. Okey, jadi empat ni hadhil umurul arba'ah tusa'iduna li naqul li muraqabati at-tanfiz. Okey, empat ni pun berguna untuk kita memerhatikan atau kita menilai pelaksanaan tu berkesan atau tak. Okey, pentinglah. Okey, idzan hadhil marahil al-arba'ah, 4 level ni, 4 proses ni. Marhalah ula tahdidul muskilah, marhalah thaniyah
tahlilul mushkilah, marhalah thalitha ibtikarul hulul, wal marhalah rabi'ah at-tanfiz. Okey, idzan hadhihi al-marhalati al-arba'ah, hadhihi al-marahil al-arba'ah hiya marhalatun aw tariqatun sahihatun lana li halli ayyi mushkilatin amamana. Okay, ini cara yang betul lah untuk kita menyelesaikan apa-apa juga masalah yang ada di depan kita. Okay, kita tak boleh sekadar berfikiran pendek atau fikir tak masak. Jadi cara-cara yang tepat atau di sebalik teknik-teknik untuk kita menyelesaikan masalah, ada beberapa prinsip yang boleh kita ikut atau ada beberapa proses yang boleh kita ikuti untuk kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sempurna, dengan cara yang tepat. Okey. Idzan intahaina atau intahaitu min syarhi hadza ad-darsa atau intahaitu min syarhi hadza ad-darsi. Idzan al-an sa'utikum tamrinan atau mawdu'an li mumarasati hadza al-mawdu' atau li mumarasati halil masyakil. Untuk kita cuba buat latihan menggunakan 4 proses ni. Okey. Idzan yumkinukum an takhtaru mawdu'an munasiban lakum. Idzan aktafi bihadzal qadar. Antum min ba'd antum satuhalliluna mushkilan i'timadan ala hadhihi al-marahil al-arba'ah. Okey, saya akan beri kamu beberapa tajuk. Okey, atas satu tajuk. Jadi kamu cuba apply 4 teknik ni untuk cuba menyelesaikan atau mencadangkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang saya lontarkan. Okey, gunakan teknik ni untuk membuat assignment yang ditugaskan kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.